Selamat malam. Terima kasih menonton wacana bersih keempat ini. Malam ini kita ada 3 orang panelis yang saya akan diperkenalkan sebentar lagi. Tapi topik malam ini ialah tentang persoalan dapatkah persetujuan antara parti menghentikan kemelut politik. Seminggu lalu mantan Menteri Pengangkutan dan Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP YB Anthony Loke telah mencadangkan kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin agar mengadakan rundingan dengan semua parti politik di Dewan Rakyat untuk memastikan kestabilan politik. Sejak pertukaran kerajaan persekutuan hampir 6 bulan yang lalu, keadaan politik negara kita dibelenggu oleh kemelutan politik tanpa penghabisan dengan lompatan parti, ketumbangan kerajaan negeri, percubaan mengambil alih kuasa dan pilihan raya terkejut di Sabah. Semua ketidakstabilan politik ini memberi ancaman kepada ekonomi negara kita yang wajib pulih dari impak-impak PKP kerana COVID-19 dan kemerosakan kepercayaan rakyat pada sistem politik dan demokrasi kita. So, persoalannya ialah dapatkah persetujuan antara parti menghentikan kemelutan politik? Dan saya nak perkenalkan panelis malam ini. Di sebelah kiri saya ialah Datuk Seri Nasri Aziz, seorang pemimpin UMNO, dan baru ni dilantik sebagai pengerusi satu caucus yang baru tentang reformasi sistem pilihan raya. Tahniah, Datuk. Terima kasih banyak. Dan di sebelah sini ialah mantan Menteri Pengangkutan YB Anthony Loke dari DAP. Terima kasih sudi hadir hari ini. Dan dengan saya ialah Profesor Wong Chin Huat dari Sunway University dan juga Bersih 2.0, our resource person. So, seorang pakar dalam sistem pilihan raya dan juga ahli saintis politik. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Hari ini saya ada beberapa soalan yang saya akan tujui kepada panelis kita. Yang pertama, soalannya ialah saya nak tanya Profesor Wong. Ada pihak yang mendakwa bahawa kerajaan PN tidak absah atau not legitimate kerana tiada mandat rakyat. Kenapa Bersih, ABIM dan Gabungan Bertindak Malaysia tidak menyokong counter coup, sebaliknya menyusulkan persetujuan antara parti untuk menyelesaikan kemelutan? Sebagai background, Bersih 2.0 telah keluarkan satu kenyataan pada bulan Jun membuat cadangan supaya parti-parti datang bersama untuk merunding dan menyelesaikan perkara isu-isu negara kita. Mengapa? Kerana kalau kita percaya bahawa kerajaan boleh ditukar ganti dengan ahli-ahli parlimen lompat ke sana ke sini, dia tak akan berhenti. Apa jadi kalau katakan masa tu Tun Dr. Mahathir berjaya ataupun Datuk Seri Anwar ataupun Datuk Seri Shafie Apdah berjaya dan pilihan raya tidak parlimen tidak dibubarkan, maka sekalipun you bentuk kerajaan dengan 130 kursi pun, nanti apa jadi kalau lagi ada yang sebalik pihak lain tarik balik lagi sampai kita bila nak selesaikan. Jadi pandangan daripada itu adalah yang kedua, baik kita adakan pilihan raya. Anggapan bahawa pilihan raya boleh selesaikan masalah ini adalah bahawa pilihan raya boleh membawa satu kesudahan yang sangat jelas. Maksudnya kalau satu parti, satu gabungan menang 2/3 ataupun 60% kerusi, mungkin dia boleh
mungkin dia boleh menjadi stabil. Tetapi kalau tidak, apa yang berlaku adalah lepas pilihan raya pun kita akan ada perkara yang sama. Jadi pokok masalah kita bukanlah pada keabsahan atau tidak, tetapi pada hakikatnya kebanyakan parti dan ahli-ahli politik tidak ingin menerima kesudahan pilihan raya sebagai muktamad. Kalau dia diterima sebagai muktamad, maka cerita lain. So itu root cause-nya Yeah. tidak dihandlekan. Ya. So walaupun ada counter coup atau snap election, masalah akan Yeah. timbul. Yeah. Okey, oleh itu sebabnya. Terima kasih. Dan soalan kedua saya nak direct to Dato' Sri. Negara sekarang menghadapi wabak, bukankah lebih baik semua parti berkongsi kuasa daripada sekadar gencat senjata atau ceasefire? Apakah kebaikan parti-parti terus berpolitik? Kenapa tidak boleh bersatu padu, unity? Pertama sekali saya nak sebut saya setuju dengan apa yang Cik Wan. tersebut oleh Cik Wan sebentar tadi. Ya, maknanya apa yang dia cakap tu semua adalah betul dan saya setuju. Soalan yang dituju kepada saya ni, saya kira lah the nature of our bagaimana kita menubuh kerajaan itu sendiri merupakan satu halangan kepada ceasefire. Maknanya kita menubuh kerajaan mesti pilihan raya. Bila ada pilihan raya, tentulah parti-parti yang berbagai yang tidak sama daripada segi dia punya fahaman politiknya akan bertanding. Jadi sebab itu pada saya ceasefire ini, maksud ceasefire ini pun sementara. Saya lebih suka kita pergi kepada root of the problem. Ya. Jadi kepada saya mungkin keabsahan kerajaan pada ini dari segi legalnya tidak ada apa-apa salah. Ya, sebab kalau kita tengok demokrasi yang diamalkan di mana-mana negara di dunia ni pun sememangnya pertengahan term itu tetap berlaku pertukaran orang kata apa, kesediaan kepada coalition itu selalu berlaku, ya. Tapi yang pentingnya bagi saya lah soal moral. Morally is wrong for any MPs to hawk, sebab dia telah mendapat mandat rakyat untuk pada ketika pilihan raya itu mereka yang mengundi sudah tahu siapa yang mereka hendak sebagai kerajaan. So walaupun legally dia boleh berlaku, tapi morally is not right. Tapi tahulah di Malaysia ni siapa So kita bukan macam di barat. Di barat ni kalau you morally wrong, you resign. Bagi saya ceasefire ini mungkin satu cadangan yang baik, tapi dari segi practicality-nya susah. Sebab ahli parlimen memang dipilih berdasarkan kepada parti. Tapi ahli parlimen ni setiap individu tu kalau kita nak kontrol dia punya behavior susah. Jadi pada saya, let's go back to the people, buat BRU, settle one semua. That is for me lah. okey, saya nak tanya YB Loh. Apa yang dimaksudkan oleh YB dengan perjanjian antara parti? Adakah ini perjanjian kepercayaan dan pembekalan, confidence and supply agreement? Tidak. Saya yang pertamanya saya nak menjelaskan cadangan saya berkenaan gencatan politik ataupun political ceasefire. Tidak bermaksud, yang pertamanya tidak bermaksud unity government. Tidak bermaksud unity government. Oh, bukan unity Ya, government. Okey. itu pertama. Maksudnya kita bukannya nak menyertai kerajaan. Okay. There's no questions about that. Let's be clear. Parameter. Yang keduanya ialah apabila saya kata gencatan itu, maksudnya kita nak semua pihak ataupun semua parti cuba menstabilkan keadaan sekarang. Tujuannya satu, iaitu tidak mengadakan snap election pada ketika ini.
kerana kita masih dalam keadaan COVID di mana ada pelbagai SOP, wabak dan kemungkinan ramai yang tak berani pergi mengundi ataupun nak balik mengundi. Itu kebimbangan kami. Ya, kita perlu balik kepada rakyat, kita perlu adakan pilihan raya. Sooner or later we need to have election. Cuma kita kata ini adalah sementara waktu. It can be 6 months, it can be 1 year, it can be 2 years maximum. Jadi itu cadangan saya, supaya sementara kita belum adakan pilihan raya, kita cuba stabilkan dulu keadaan sekarang. Sebab keadaan sekarang ini ramai yang bimbang bahawa it can go either side, ataupun tiap-tiap kali ada parlimen, adakah kerajaan boleh bertahan. So itu kebimbangan. Jadi itu bagi saya ialah untuk menstabilkan keadaan, untuk tidak mengadakan pilihan raya pada ketika wabak COVID ini. Let's focus on the economy, let's focus on how we overcome the COVID-19. Itu saja. So does that mean pihak pembangkang akan sokong juga kalau ada stimulus dari kerajaan, pembangkang akan sokong supaya ekonomi boleh dipulihkan? Saya rasa there is no questions of pembangkang hanya membangkang semua. Itu tak benar. Sebenarnya bukan sekarang saja, daripada dulu lagi semasa BN masih dalam kerajaan, ada perkara yang kita boleh sokong. Ya. Okay, ada perkara yang kita boleh sokong. Umpamanya the stimulus package kita tak bantah. Kita malah tidak menyatakan bantahan. Contoh hari ini kita membahaskan undang-undang meningkatkan hukuman kepada pemandu mabuk. Saya bangun, saya kata saya sokong. So there's no questions of pembangkang mesti bangkang semua. So thank you for clarifying that you not proposing a unity government, bukan satu kerajaan bersatu padu di mana pembangkang juga diajak ke dalam kabinet. Tidak. Seperti yang YB Datuk Seri cakap. Saya nak tanya Prof, apakah salahnya kalau ada unity government? Itu ada cadangan dari Tun Mahathir dan ada ramai pemimpin yang lain juga suggested solusi ini. Dua masalahnya. Pertama adalah kalau kita ada kerajaan perpaduan kebangsaan, maka kita tidak ada persaingan, tidak ada semakan dan imbangan, kerana semua orang dapat check and balance. Check and balance. Semua orang dapat kerja, semua orang dalam satu tim yang sama, satu pasukan yang sama, maka tidak berlaku lagi penyeliaan. Itu yang masalah yang paling besar. Dan juga tidak ada alternatif untuk rakyat pilih. Ya. Yang kedua adalah ramai yang fikirkan tak apa, penyelidikan itu perkara kecil, asalkan mereka letakkan kepentingan negara di atas kepentingan parti dan peribadi, maka habis cerita. Tetapi sebenarnya tidak, kerana ahli politik akan sentiasa fikirkan PIU yang akan datang. Jadi kalau semua orang masuk kerajaan, apa yang berlaku adalah mereka akan membuang lebih banyak masa untuk menyekat sesama sendiri untuk merebut kawasan yang dipertandingkan. Jadi kalau kita nak perpaduan, cara yang paling singkat adalah hapuskan pilihan raya menjadi seperti Korea Utara, habis cerita. Okay. Kalau kita tidak ingin jadi Korea Utara, maka kita sebenarnya perlukan persaingan yang produktif, yang konstruktif, yang membina. Itu yang lebih penting. Okay. Itu yang perlukan, cumalah kita perlukan budiman. Kita perlukan ahli politik yang boleh bersaing seperti ahli sukan, yang gentleman. Itu saja. And on a level playing field, of course. Yeah. Okay, saya nak tanya Datuk Seri, ramai yang meramalkan kemenangan UMNO dan PAS sungguh pun tak semesti bersatu jika PRU 15 diadakan sekarang. Apa manfaat untuk UMNO dan PAS untuk menyokong ceasefire ini, gencatan senjata yang dicadangkan sekarang? Soalannya susah lah saya nak jawab, sebab saya daripada awal lagi mengatakan itu bahawa cara untuk menyelesaikan perkara ini ialah PRU saja. Maknanya saya langsung tidak, walaupun sahabat saya kata yang terbaik kita gencatan senjata, tapi nak kawal 222 di parlimen ni susah. Parti mungkin boleh buat keputusan, tapi bila kita turun ke bawah,
Dia tengok persidangan kita pun cukup lah, boleh faham lah. It's not easy because you tak boleh nak kawal 222 ahli parlimen yang bebas pemikiran mereka. Mungkin parti buat keputusan tapi mereka ada dia punya pandangan sendiri. Kan dia merasa dia ahli parlimen, dia dipilih, dia ada bebas bercakap. Ya? Jadi menang tak menang kalau kita dengan PAS ni pun kita belum tahu, macam-macam boleh berlaku. Ya? Tapi kepada saya tetap nak mengatakan kita kena pergi kepada PRU 15 untuk mengelak keadaan yang macam YB Luke sebutlah, tiap-tiap kali bila ada bil risau cukup tak cukup. Ini perkara akan berterusan kalau kita nak kekal selama 2.5 tahun lagi. Ya. So saya masih mengatakan saya faham COVID ni, tapi kita tengok Singapura pun dah buat okey, dan kita pun dah ada PRK dalam masa COVID ni pun kita telah jalankan beberapa PRK. Alhamdulillah tak ada apa-apa. So still saya punya pandangan we go for PRK. Settle once and for all. Sebab saya percaya rakyat Malaysia faham tanggungjawab mereka untuk mengundi, menjaga social distancing. Saudara, Ya, sila. boleh saya buat pencerahan sikit lah. Datuk Seri, kalau kita lihat apa yang andaian yang Datuk Seri buat adalah bahawa dengan PRU kita boleh dapat satu keputusan yang jelas, maksudnya tidak ada parlimen tergantung. Tetapi apa kalau kata parlimen tergantung berlaku? Dan kalau kita lihat sekarang, itu sebenarnya kemungkinan yang paling besar. Kerana Sarawak ada 31 kerusi. Kecuali kerusi DAP, yang lain tu satu blok sendiri. Sabah dan Labuan ada 26 kerusi. Mungkin kecuali sekali lagi DAP dan 1-2 kerusi PKR, yang lain satu blok sendiri. Maksudnya untuk dapat satu majoriti muda 112, salah satu pihak perlu menang hampir 112 kerusi di Semenanjung. Maksudnya pihak lain kena kalah sampai 53. Itu hampir tak mungkin berlaku. Maksudnya kalau kita kembali kepada realiti, sekalipun kita adakan PRU 15, tak kira sekarang ataupun kemudian, kecuali kita dapat satu angin yang tiup ke sepatu arah supaya dapat satu kesudahan yang jelas, perkara yang sama mungkin berlaku. Itu sebabnya saya rasakan apa yang sebenarnya kita bincangkan ini jauh lebih daripada untuk sementara beberapa bulan. Ini mungkin norma baru yang kita kena hidup. Seperti yang dikatakan, wabak ini mungkin tak akan tinggalkan kita. Dia mungkin menjadi sesama baru, kan? Jadi itu mungkin adalah politik baru yang sebenarnya kita kena hadapi. Dan saya nak tanya untuk YB Luke, apa bezanya kalau daripada apa yang YB Luke kata, kita bekerjasama, pihak pembangkang bekerjasama dengan kerajaan, maksudnya kerajaan tak akan jatuh, kan? Kalau ada bajet, selagi ada rundingan, dia akan diluluskan, kan? Maksud lulusnya ialah dia bukannya semestinya kita sokong. Okay. Dalam parlimen kita, sistem parlimen kita, dia kebanyakan masanya undian ialah melalui suara. Okay. Kecuali ada 15 orang ahli parlimen bangun dan meminta belah bagi. Okay. Selagi tak ada belah bagi, maksudnya undi tidak akan dihitung satu persatu. So itu maksud saya. Faham. Adakah arrangement boleh dibuat supaya sama ada kita tak panggil belah bagi ataupun kita ada gentleman agreement. Kalau saya nak panggil belah bagi, I will inform you. There is no ambush. Okay. So maksudnya begitu. Okay. Tidak semestinya kita mesti sokong. Kalau bekerjasama, bukannya maksudnya kita nak menyokong. Okay. So basically apa yang YB Luke kata adalah ini lebih cair daripada confidence and supply agreement. Dia tak sampai itu. Tapi soalannya, kalau katakan keadaan begitu, yang minta belah bahagi itu mungkin bukan daripada parti ataupun gabungan YB, tapi dia dipanggil, apakah pihak HIRS katanya sanggup membuat iktizam bahawa tak akan mengundi menolak. Tak semestinya bersetuju, tetapi sama ada
boleh sampai begitu untuk tidak menolak. Kerana kalau menolak saja dia akan kalah. Ya, itu terpulang kepada keadaan lah. Ya. Saya rasa itu is as you look at the condition of that particular time. Sama ada bill itu adalah sesuatu yang reasonable, adakah bajet itu diterima orang ramai. So umpamanya bajet, kalau katakan bajet kita ada cadangan kita, tapi bajet kebanyakan masanya bajet dia perlu diluluskan, kerana kalau bajet tak dilulus, kerajaan tak boleh berfungsi. Kerajaan jatuh. Kerajaan jatuh, tak boleh berfungsi. Firstly because finance bill dia mesti lulus. Kalau tak lulus maka kerajaan tak boleh berfungsi. Kerana bajet kalau tak lulus, kaki tangan awam tak ada gaji. So itu tak boleh berjalan. Kerajaan tak boleh berjalan. So kita kena lihat kepada case to case basis. Saya apa cadangan saya ialah secara makro. Okay, saya cadangkan ada pandangan lain yang mungkin berbeza ataupun ada pandangan kata nak pilihan raya terus. So itu adalah satu diskurs lah yang kita rasa saya lontarkan untuk perbincangan. Secara prinsip. Tetapi apabila kalau kita betul nak duduk bersama, nak bincang macam mana nak laksanakan, then we have to go to the details. Apakah mekanisme dia? Apakah proses dia? Itu belum sampai, kita belum sampai tahap itu lagi. Tapi YB Lok, selepas YB buat cadangan tu, YB ada keluar satu kenyataan, ini ada syarat juga, bukan hanya gencatan senjata tanpa syarat, tapi ada syarat. Ada dua yang dikatakan dalam media yang YB Lok kata, satu ialah reformasi parlimen, yang kedua ialah itu allocation, peruntukan untuk ahli-ahli parlimen yang saksama. Ya, ada lagi tak? Dan mengapa dua ini perkara yang seperti penting? yang saya kata, saya hanya lontarkan idea, lontarkan cadangan. We have not even reached to the point of negotiation. Okay? Tak ada lagi apa-apa rundingan. Ini hanya cadangan. Satu discourse lah, public discourse yang saya lontarkan untuk kita melihat bagaimana kita lihat kepada reformasi sistem kita. Seperti yang saya buat dengan Datuk Seri Nazri, kita adakan fokus untuk reform kita punya sistem pilihan raya. Datuk Seri Nazri, dia dalam parlimen dia cakap, kalau sistem first past the post sekarang ini kita menang, kerusi itu bukan milik parti, dia milik individu, dan dia boleh dijual beli. So term yang digunakan oleh Datuk Seri Nazri cukup kuat lah. Dia kata ini macam pelacur. Satu sebab kemungkinan itu peruntukan yang tidak saksama. Ada yang kata mereka lompat kerana kalau tidak bersama kerajaan tidak ada peruntukan. Itu salah satu lah. Itu salah satu faktor, salah satu long standing issue yang tak bersudah-sudah. Tapi apa yang lebih penting ialah kita nak lihat kepada bagaimana nak reform kita punya sistem, terutamanya sistem pilihan raya, seperti yang dicadangkan oleh Datuk Seri Nazri. Whether or not we should go for party list umpamanya. Kalau parti itu dah menang, kerusi itu milik parti, bukannya milik individu. Itu adalah lebih fundamental. Satu pokok lah, the root solution, possible solution lah. Okey, cadangan gencatan senjata ini bukan baru dari YB, tapi kita juga tahu Ketua Pemuda UMNO Ashraf sudah 3 bulan yang lalu buat cadangan ini juga. Tapi saya nak tahu dari Datuk Seri, sama ada dalam member-member UMNO, adakah sokongan kepada cadangan ini tak? Dia macam ni, untuk menjayakan cadangan YB Anthony gencatan senjata, mesti ada goodwill. Tapi saya tengok dah tak ada goodwill lah sekarang ni. Nak duduk nak bincang pun tak boleh saya tengok. Sebab pengkhianatan telah berlaku terutama kepada PH. Jadi the goodwill is no longer there. How you going to sit down and talk when there's no goodwill? Sebab itu yang saya paling bimbang sekali ialah the goodwill is no longer there. You can't even sit down and talk because you dah bergaduh sama you. Banyak yang khianat PH masuk dalam PM. Boleh duduk ke bincang. It's difficult. There's no goodwill. But you know, saya lebih optimistic kerana here we are. You know, I'm okay with it.
But you know, saya memang Here we are sebut talking macam, civilly. You panggil yang bawah pula, you panggil pula jelutong suruh duduk dengan baling macam mana? Boleh. So, no, saya ni satu orang yang praktikal. Yeah. Ya, saya praktikal. I know what's on the ground. I know what's the feeling. Itu dia masalah. Saya boleh dengan Anthony, YB kita kawan lama. Yeah. But it has to start somewhere lah. So well done, Yeah. the two of you make a suggestion, And harapan kita ialah perbincangan ini akan berterusan, orang lain akan keluar dan sokong dan buat cadangan yang lain. Kerana yang penting ialah keadaan negara kita sekarang. Dengan COVID-19, kita perlu stabilkan negara supaya kita boleh pulihkan Saya ekonomi. dekat sikit lah. Ya. By the time we sit down, the 2.5 years dah habis lah. Then you go PRU. Tapi saya rasa sebahagiannya kerana ramai orang biasa dia rasakan tak boleh buat apa. Maka dia rasa gelisah, marah, keliru, tapi dia tak boleh buat apa. Apa yang saya rasa yang kedua-dua perkembangan ini cadangan daripada Datuk Seri untuk mencegah lompatan dengan tukar sistem sampai kokus dan cadangan daripada YB Look untuk ada gencatan semua ini. Saya rasa ini perkembangan yang baru. Kerana bila kita berbincang dengan rakan-rakan di sektor swasta dan sebagainya, mereka kata yang paling teruk sekarang bukannya virus, tetapi ketidaktentuan. Kerana macam mana nak buat perancangan, kita tak pasti sama ada kerajaan boleh bertahan bila saja parlimen bersidang. Itu menjadi masalah. Dan lebih daripada itu, nanti tiba-tiba ada orang yang kutip statutory declaration pergi ke istana, juga cerita besar. Jadi saya rasa kita sebenarnya kena lebih pragmatik, kita kena realistik bahawa kalau parlimen tergantung itu menjadi norma baru, maka sebenarnya kita perlukan ada perjanjian antara parti sama ada maksimum, maksudnya sampai ke confident and supply bill, ataupun yang light, maksudnya saya tak membantah, tak semesti saya menyokong. Kemudian yang lebih light, kalau saya nak serang, saya akan beri isyarat. But whatever apa yang package yang ada, kita perlu mula berbincang dengan ini. Saya rasa ini yang paling penting. Kerana apa yang kehendaknya untuk kestabilan memang muncul. Ya. Okey, saya nak balik kepada perkara yang ditimbulkan oleh Datuk Sri Nasri sebulan yang lalu tentang sistem pilihan raya party list. Prof ya seorang pakar dalam sistem pilihan raya. Apa tu party list? Mengapa dia mungkin jadi satu solusi untuk masalah kita? Okay. Kalau kita lihat sistem sekarang kita yang dinamakan first past the post, mandat kita sebenarnya bagi kepada calon dan satu kawasan, satu kerusi. Maka bila ahli parlimen berpindah parti, ia wujud soalan apakah dia telah membelakangi mandat. Kerana ada yang mungkin menang kerana dia popular. Tetapi kalau kita pergi Sabah Sarawak, ramai yang menang. Kalau dia tukar apa parti pun, itu tak penting. Tapi di sini, di Semenanjung, ramai orang mengundi melihat pada logo. Jadi mandat tu calon, parti, dan juga lebih pada itu gabungan, malah ataupun kadang-kadang calon Perdana Menteri. Jadi kita sebenarnya menghadapi masalah besar. Kerana kalau kita katakan langsung tak boleh lompat parti dan sebagainya, apa yang berlaku adalah parlimen akan menjadi cop getah yang lebih teruk. Kerana untuk undang-undang anti lompatan berkesan, dia tak boleh cuma menghukum mereka yang melompat, dia juga kena hukum mereka yang dipecat. Tapi misalnya di India, kalau kita lihat undang-undang peruntukan anti lompatan di India, selagi anda tidak mengundi mengikut arahan parti, speaker boleh refer anda untuk pelucutan jawatan. Itu yang paling kuat sekali. Jadi sekarang balik kepada sistem yang dicadangkan, saya rasa ini satu cadangan yang sangat bervisi. Dan saya tidak heran kerana
Datuk Seri sering berlawat ke seluruh dunia, terutamanya di Eropah. Itu perkara biasa. Di sana apa yang berlaku adalah kalau kita ambil sistem yang paling ringkas, party list tertutup. Maksudnya satu kawasan akan ada beberapa kerusi. Okey. Kemudian kerusi itu akan dibahagi-bahagikan kepada parti mengikut So peratusan seperti undi yang kita dapat. satu kawasan mungkin satu negeri atau satu semenanjung. Boleh. Boleh. Kalau misalnya kalau kita lihat negara Belanda, seluruh negara Belanda itu satu kawasan. Satu kawasan. Tetapi pertama negara Belanda itu kecil. Kedua, kalau kita adakan satu kawasan, maksudnya bilangan ahli calon itu mungkin berpuluh-puluhan, menjadi sangat susah, tidak bermakna. Kuasanya sebenarnya dipindah terlalu banyak kepada parti. Kalau kita ambil contoh di Germany, negara Jerman, kawasannya adalah negeri. Setiap negeri satu kawasan. Dan kalau kita lihat di Malaysia, kita akan lihat dalam lingkungan mungkin 10, 20 dan lebih manageable. Jadi bila kalau katakan satu kawasan negeri itu ada 20 kerusi, kita bahagikan kepada 3-4 parti, satu parti dapat 5-6 orang. Jadi mereka yang di depan senarai itu, maksudnya kalau kita ada satu negeri ada 20 kerusi. Ataupun kita ambil contoh sebenarnya di Selangor 22. Sekarang andaikan sekarang kita tukar first past the post kepada list PR. Seluruh Selangor ada 20 kerusi. Setiap parti atau gabungan, kalau mereka nak bersaing, mereka boleh menamakan sampai 22 orang. Kalau katakan satu parti dapat 50% undi, parti itu boleh dapat sekurang-kurangnya 11 kerusi. 11 kerusi. Jadi 11 orang yang pertama di senarai itu akan menang. Jadi kalau katakan sekarang, andaikan salah seorang yang ke-8, dia lompat kepada parti lain. Dengan sistem ini, Ya. PR ini, untuk seorang pengundi, Ya, dia pergi ke itu tempat mengundi, ya. apa yang dia akan lihat dalam Dia kertas nampak undi? logo parti saja. Logo parti, tak ada nama? Tak ada nama. Okey. Nama itu akan diumumkan lebih awal. Jadi anda akan lihat di surat khabar, di mungkin papan dan sebagainya. Tetapi bila sampai masuk, kita undi parti saja. Sebabnya ini adalah sistem yang mudah, yang tertutup. Ya. Maksudnya parti yang tentukan urutannya. Jadi siapa yang dapat tempat pertama, dia dapat kerusi dulu. Kalau kita ambil secara terbuka, misalnya di Indonesia, maka nama calon kena masuk kerana dia itu terbuka. Lepas pilih parti, kita boleh pilih kawasan calon lagi. Ada apa kesan-kesan yang unintended consequence dengan pertukaran ini kalau kita Kalau kita tukar seluruh sistem kepada ini, ada dua perkara yang perubahan yang agak besar. Pertama, pengundi akan rasa wakil rakyatnya hilang kerana sekarang wakil rakyatnya mewakili seluruh negeri. Setiap parti mungkin 5 orang untuk mewakili seluruh negeri. Jadi anda tak boleh tampil kepada wakil rakyat kata saya undi anda, kerana undi anda terserera. Jadi tak ada hubungan yang kuat itu yang dengan wakil dengan mereka. antara pengundi dengan wakil, itu yang pertama. Yang kedua adalah kerana dia sistem tertutup, maka ahli calon ataupun wakil dia tak boleh kekalkan sokongan peribadi. Dia kena dapatkan kasih sayang daripada pemimpin atas untuk letakkan di depan. Jadi satu masalah adalah mungkin kita akan wujud terlalu banyak parti kecil kerana semua orang lawan. Tetapi kita tak semestinya perlu ubah sistem kita sekarang. Kita boleh ambil jalan yang lebih senang. Kita kekalkan sistem yang sedia ada. Kemudian kita tambahkan kerusi baru yang undi cara ini. Jadi yang kerusi baru itu menjadi penstabil sistem kita. Kerana kerusi itu tak boleh lari. Orang boleh lompat, kerusi tidak lompat bersama. Dan perkara yang sama, kalau mereka yang menang atas tiket parti itu meninggal, kita tak perlu ada PRK. Kerana kita cuma ambil calon yang lain untuk ganti saja. Okey. Ada sistem di mana sistem ini PR dicampurkan dengan apa yang kita sekarang ada, first past the post. Di Jepun, di Korea, Dua sistem bersama. bersama. Di Taiwan, semuanya senang. Jadi apa yang berlaku adalah kita... So kalau dengan itu seorang rakyat Ya. masih boleh kata ini wakil saya, kawasan saya. Ya, ya. Dan ada list yang lain Yes. di mana dia pilih untuk parti. Ya.
So Itu sistem campuran lah. kembali kepada perhatian Datuk Seri. Jadi kalau kita ada dua sistem, yang ahli berwakili parti list, mereka tak boleh lompat. Jadi dia menjadi penstabil kerana sebahagian daripada parlimen tu kekal pada parti. Yang lain tu tetap boleh lompat. Jadi kalau untuk selesaikan masalah itu, apa yang kita cadangkan adalah recall elections. Maksudnya kalau dia lompat tanpa kerestuan pengundi, biar pengundi pecat dia. Tapi kalau pengundi tak kisah, tak apalah. Yeah. Jadi dia boleh kurangkan, dia tak boleh hapuskan sama sekali, tapi dia boleh kurangkan ketidakstabilan sampai kemelut itu tak jadi masalah, tak terjadi. Pada pandangan Datuk Seri, Datuk Seri, how do you feel? Do you feel that the Malay Party, sekarang kita ada 6 parti kaum Melayu dengan satu yang baru dari Tun M Pejuang. Bolehkah mereka terima kalau ada pertukaran sistem ini? Kegelisahan mereka akan dikurangkan atau tidak? Boleh saya komen sikit? Boleh, sila. Saya punya cadangan, kita bukan ikut negeri. Kita kekalkan yang 222 Okay. konstitusi ini. Tapi sekali ini kita bertanding antar lambang. Tapi bila kita bertanding antar lambang, macam contoh di Seremban, lambangnya DAP dengan BN, ya, okey. Tapi parti list tu akan menunjuk kalau Seremban ni DAP menang, kita ada 3 nama. Nama pertama YB Anthony, nombor 2 nama rekan-rekan dia lah, A, B, C ataupun D. Jadi maknanya di Seremban tu kalau menang saja dalam list DAP tu, nama pertama YB Anthony, nama nombor 2 katalah Wong, nama nombor 3 Lin. Baik. Jadi kalau DAP dapat di Seremban, maka YB Anthony lah akan jadi wakil rakyat. Tapi kalau YB Anthony dia apa ni atas sebab tertentu ke apakah dia nak lari daripada DAP, dia larilah, tapi seat tu tetap DAP. Yang nombor 2 akan naik jadi DAP, punya ahli parlimen yang baru. Atau sesuatu berlaku kepada yang nombor 2, dia meninggal dunia ke, yang nama nombor 3 ke ganti. Tak ada PRK pun. Macam standby. Ya, sebab di Malaysia you kena ingat, pengundi ni dia ada hubungan kait dengan ahli parlimen dia. Sebab kita di parlimen bukan bercakap sangat tentang dasar macam di negara Belanda. Kita bercakap tentang keperluan kawasan kita. So masih lagi pengundi ni dia mahukan kepada wakil rakyat dia yang dia kenal, yang dia percaya, yang dia boleh pergi. Ini kita punya behavior Malaysian people like that. Dia kalau ikut macam negeri, kalau dia ada masalah, dia nak pergi pada siapa? Yang ni kata aku ahli parlimen Selangor tapi bukan kawasan you, jadi you pergi orang lain pula. So it's a problem. Sebab itu pada saya kekal first by the post, ya, first by the post. Kalau parti tu menang, maka parti list dia ada 3 nama untuk parlimen Seremban tu. Itu nama nombor 1 dia. Okey. Kemudian saya juga nak cadangkan kita kena iktiraf popular vote. Okey. Jadi kalau popular vote ni pun habis ini yang kata yang 2 tu, yang campur 2 tu, kita recognize popular vote. Maknanya macam baru-baru ni berlaku. Kata 55% PH dapat, ya, 45 BN dapat. Maka kita tentukan untuk popular vote ni kita bagi lagi 100 ahli parlimen. Ya, 100 ahli parlimen. So PH akan dapat 55% of the 100. Maksudnya bonus seats. Bonus seat lah, ya. Dan bonus ini pun dia tak boleh lari. Ya. Kalau dia lari, dia resign, kita ganti orang lain pula. Jadi kalau ada katalah bonus vote ni 100 seats, kita ada 100 names lah. So very interesting. because to me, I mean,
we practice politics. Ya. Kita ahli parlimen, kita tahu macam mana dekatnya pengundi ini dengan ahli parlimen dia. Sebab tu kita boleh kekal macam saya 6 tahun, 6 penggal. Kenapa? Kerana pengundi itu masih lagi mau wakil rakyat dia itu nak pergi, dia tetap akan ada perasaan dekat dengan ahli parlimen dia, yang dia kenal, yang Kemesraan, dia tahu, kekaripan. kemesraan. Ahli parlimen di Belanda ke apa ke, dia mana pergi orang mati di kawasan dia? Tak ada. Jadi, Kita kena pergi kahwin, betul tak? Di Malaysia KBSM lah. Ya, Kahwin bersalin sakit mati. Sakit mati. Ini sebenarnya memang relevan kepada masyarakat Malaysia kita. Okay. They want to know their wakil rakyat, who they are. So that problem, YB pun tahu kata, kalau tengah malam polis tangkap, dia nak cari siapa? Dia cari ahli parlimen dia. So the nature of our people tu, you tak boleh tukar dia. So that's why we need the seats 222. Okay, ada party list, 3 nama ataupun 4 nama, 5 tak kisahlah. And then recognize bonus seats given to popular votes. Saya setuju tu. Dan memang tak ada lompat lah. Ada pandangan? Saya setuju bahawa di Malaysia, dalam konteks Malaysia ni, dia kawasan yang ahli parlimen yang mewakili satu kawasan, dia mesti dipilih terus daripada pengundi dia. Mengapa? Sebab yang pertamanya, apabila kalau kita hanya ahli parlimen dipilih secara keseluruhan, bukan oleh kawasan tu, yang atas-atas tu dia akan menang terus because every party will have a basic votes. Katakan DAP ada 10-20%, then I don't care. I mean whether this dia pengundi, saya tak pergi tengok. So akan tetap menang kalau you di atas nombor 1, nombor 2 tu. Then the top leaders will always be elected. Tapi dia akan jadi kepada bahawa dia hanya jaga base dia sendiri saja. Okay. Tetapi apa yang kita nak ialah ahli parlimen yang bersifat keseluruhan, dan dia bergaul dengan semua, dan dia mendampingi semua pengundi dalam konteks Malaysia pelbagai kaum. Sebab kalau katakan dia pemimpin, katakan calon UMNO, kalau dia nak menang, dia as long as dia jaga base dia cukup lah. Dia tak payah pergi bergaul dengan kaum lain. Padahal kita sebagai ahli parlimen, terutamanya di kawasan di mana ada campuran, ada pelbagai kaum, you have to go to Malay weddings, you kena pergi tokoh Cina, you kena pergi kuih Hindu, then you create the understanding of ahli parlimen bahawa ada keperluan dan kehidupan masyarakat kita. That harmonious relationship must be encouraged. So macam apa yang dalam fikiran dua orang YB ialah satu sistem di mana ada campuran. First past the post dikekalkan, tapi at the same time you want to consider itu popular vote juga. Supaya kerana kalau purely first past the post, kita tahu ada banyak undi-undi yang disiarkan, not counted, you know. So it's trying to get the best of two system together. I think what Dato' Sri Nazri is cadang ni lah. Kita bukan buang sistem kita terus. I think the system that Tweaking saja. Malaysians are very very used to, okay, yang faham, yang familiar. But how do you menambah baik? Okay. How do you ensure that this current system will not be manipulated by a small number of people? I think that is the key lah. Okay, so this is the scope of the new caucus that Dato' Sri is leading, and together with YB Lok. Apa steps from now? Next steps from now? Boleh in saya this caucus? Can I just come in a little bit? Saya rasa apa yang Dato' Sri kata tu agak inovatif. Dia boleh dibagi pada dua. Yang pertama yang inovatif adalah bahawa kekalkan first past the post priority, tetapi ganti mandat individu kepada mandat parti. Masalah dengan itu sebenarnya dia tidak menyelesaikan masalah parti lompat. Stop. So No, yes. No, when you No. contest, you contest atas parti. Yeah. Jadi ahli parlimen lompat parti dia diselesaikan. Tapi kalau parti lompat gabungan, dia tak dapat selesaikan lah. Sebab Dia macam ni. Dia kuasa kepada, this is coalition. This is coalition. Okay. Maknanya kalau parti dia ambil keputusan, Yeah. semua
lock, stock and barrel, parti buat keputusan dia nak tukar atau nak withdraw the coalition. Ya. Itu hak dia lah. Yalah. Ya, Maksud saya yang kita tak nak ni Ah. bila parti Saya semua sokong. keluar, Ya. tak ada jadi pelacur ni. Ya, saya sokong. Tetapi saya maksud saya adalah kalau kita lihat kembali apa yang berlaku pada PH, yang bila bersatu, kalau yang hampir logiknya adalah macam sedikit dengan anti lompatan dan dia nak pelihara parti. Tetapi problem dengan anti hopping law macam dengan PH adalah bila parti yang lompat dia sebenarnya tak selesaikan. Tak bangkit dah I sebab think- dia bertanding lambang satu Ya, saja. betul. Ya. I think to counter that, umpamanya kalau katakan Hari Bersatu hari ini, dia lawan PRU 14 bukan dengan guna lambang Lambang satu. dia, Ya. lambang Dia PH. guna lambang PKR. PKR. Ya, memang. Kalau katakan dia Ya. keluar daripada gabungan kita, Ya. dia hilang Dia kursi. hilang kursi. Okay, Pasal lambangnya itu Ya. PKR tu. So apa yang Just apa- contoh, Ya. katakan macam BN. Ya. Katakan MIC keluar. Ya, Dia atas lawan Ya. atas lambang BN. Okay. Ya. Kalau dia Tak keluar boleh. daripada BN, dia hilang kursi. Okay, so saya lihat. Okay, so jadi idea ni adalah untuk memperkasakan gabungan. It becomes super party. So Yes. kalau dia Yes. contest sebagai satu Yes. gabungan Yes. tu, Yes. maka dia perkasakan gabungan. Okay, that's Tapi fine. dia ada Okay. choice. Katakan dia tak mau bertanding atas gabungan. Yeah, that's fine. Dia guna parti sendiri. Parti sendiri lah. Lambang sendiri lah. Okay. Okay. It's basically if it's Lepas permanent tu, coalition, kalau dia you- menjadi seolah-olah parti lah. Ah. Tapi kalau dia Lambang, form lambang, post, lambang lah. Lambang, Tapi kalau dia form post election coalition, dia tak terpikat lah. I think the key point here ialah Ya. kebanyakan kita menang bukan sebab kita hebat. Yeah. Kita menang sebab kita mewakili parti kita. Yeah. So the criticism ialah kalau you dah menang atas parti tapi you bawa kerusi itu lari. Okay. You masuk parti lain. Itu yang Okay. tak boleh. Itu yang tak boleh diterima. Tak boleh Okay, terima. okay, faham. Katakan kalau you Yeah. masuk sebagai calon bebas, you Yeah. don't use the party logo. Yeah. Kalau you menang, okay tak apa. Yeah. You Yeah. boleh join sesuatu. Right. So this is fine. I see where you come from. Well, I think it's obvious that Yeah. this is an issue that need more detailed discussion. Yeah, yeah. But You I know? just want to respond to second point. Apa yang Datuk Seri cadangkan dengan kerusi bonus itu sebenarnya logiknya sangat sama dengan MMP di Jerman dan New Zealand. Yes. So saya akan cadangkan if that's your concern supaya bahawa kerusi peratusan kerusi itu berkadar dengan peratusan undi, kita lebih baik terus ambil sistem Jerman. I mean the tweaking part on party first past the post you can use that, but more important thing is to use a party list directly. Instead of Yeah. you let the party choose and so on. So it can be better, but we can go down that. Well, I think this matter definitely deserve a lot of Sure. detailed discussion and consideration. So, tapi saya nak tanya Datuk Seri dan YB Lok, dengan caucus yang baru ini, apakah langkah the next step plan untuk caucus ni? First round kita nak engage dengan stakeholders lah. We want to meet with the bar council, kita nak berjumpa dengan akademia, nak jumpa dengan SPR. SPR, kita nak jumpa semua. But first of all, saya dah bagi tahu kepada kita punya Rustia, kita kena check dengan perlembagaan kita tahu. Apakah kalau kita bertanding lambang ini, adakah sesuatu yang bercanggah dengan perlembagaan? Yang setakat saya tengok tidak ada percanggahan. Tidak ada. Sebab sekarang ni pun kita bertanding parti lambang juga. Bertanding dengan lambang. Cuma we have to stop this nonsense once and for all. Saya bertanding 6 kali. Inilah kali pertama saya tengok pelompatan yang begitu banyak sekali berlaku. Dan kemudian dia merebak benda ni. We have to stop this. The seat does not belong to the individual. The seat belongs to the party. Dan jangan mengkhianati mandat rakyat. There's nothing wrong with the system. We can tweak bagi elok lagi. Tapi a lot is wrong with the politicians in this country. Datuk Seri, just tambah. Jiran Datuk Seri pun antara yang lompat. Yeah. Next door saja. He won't stop me from saying that, he is wrong. He is wrong. Kita, sebab tu dia kata, tak boleh khianat mandat rakyat ni. You cannot.
rakyat dah pilih. Rakyat bukan bodoh. Masa PRU 14 dulu, dia memang tak nak pada BN. Dia semua mengundi PH nak ganti BN. Ini rakyat nak. And it amounted to 55%, 51 ke 52% popular vote. Popular vote 49. Huh? 49. 49. So we must make sure that this will never happen again. It caused a lot of problems. Stability of the country, investors tak mau datang, rakyat resah, rakyat marah, frust, rakyat kat bawah tak boleh buat apa. Dia become impotent, tak boleh buat apa. Dia marah tu. Memang benar. Jadi we have to stop this, once and for all. Sebab saya determine betul-betul dengan saya. Terima kasih kepada YB Loh, dia menjalankan caucus ni, dan saya tidak peduli apa rakan-rakan di parlimen yang melompat ke apa, dia dah buat salah, dia punya hal lah, morally wrong. So we have to stop this. Jangan letak apa-apa rentangan di hadapan kita, apa-apa kemungkinan ke, andaian ke. Ini semua apa yang berlaku pada ini, undang-undang ni semua perbuatan manusia. Manusia boleh menyelesaikannya. Ini bukan datang dari langit. So that's why for me there shouldn't be any halangan ke arah untuk kita memperbetulkan dan menghentikan kepada saya lah satu perbuatan yang cukup jijik, yang tidak menghormati keputusan daripada rakyat, yang menaruh harapan kepada ahli politik untuk mentadbir negara ini dengan baik untuk kepentingan mereka. Simple as that. Kalau dalam analisis ini, caucus ini perlu ubahkan itu perlembagaan persekutuan kita. Pihak pembangkang akan menyokong kalau tentu ada untuk memperbaiki cadangan dari caucus ni. Saya rasa yang penting why kita nak tubuh caucus ini, yang pertamanya nak tunjuk bahawa dia mesti bipartisan. Bipartisan. Dan di sebelah dalam Barisan Nasional, terutamanya dalam UMNO, that's why saya kawan lama dengan Datuk Seri Nazri, because he speaks his mind. Dia tak peduli. Dia tak peduli That orang is lain very cakap true. apa. Dia ada, kalau dia punya pendirian, dia cakap terus. Itu yang saya sangat menghormati pendirian beliau, dan itu sebabnya saya cadangkan beliau jadi pengurusi caucus ini. So when he is leading it, then sudah adalah suara yang besar daripada beliau sebagai seorang senior parliamentarian, seorang, dia panggil chief di parlimen ramai. Actually he's the only chief whip for BN those days. Yes, Tapi sahaja ahli-ahli parlimen pembangkang pun panggil dia chief. Saya jaga doang juga. Waktu saya ke parlimen, saya jaga mereka. Dan Datuk Seri adalah mantan Menteri Jaga Parlimen. Betul. Ya. Itu sebabnya I suggested openly, apabila dia dah cakap habis di parlimen, the next day I told media, saya sokong apa yang Datuk Seri Nazri cakap dalam parlimen, tapi we have to follow up. Follow up in a sense, kita tubuh caucus ni, dia chair, kita sokong daripada pembangkang. And kalau ini bawa ke parlimen, I cannot speak on behalf of everyone dalam pembangkang lah, tapi as far as DAP is concerned, there is no reason for DAP to oppose it. Yes, if it's Sebab something kita good menjadi for the mangsa system. daripada 69 lagi. The first general election DAP bertanding 69, sudah ada ahli parlimen lompat. Yeah. So there's no Termasuk reason. Sekjen kan? Termasuk Gohokman. Gohokman Yeah. I'm not very sure. I don't think so. 1969, yeah, probably. But there are many cases di peringkat DUN lah, yang terutamanya bukan parlimen saja, tapi di peringkat DUN ramai yang dah menang, dia lompat. Negeri saya sendiri, even during my time 2004, ada seorang adun yang menang bersama saya, dia lompat lepas menang. So Perak for example caused the government to fall. Yes. So itu bagi saya, DAP boleh pledge our support. Even kalau perlu constitutional amendment, kita punya ahli parlimen akan sokong. Okay, that's good to Siapa know. lagi dalam caucus? Caucus ada semua parti ada, Keadilan ada, Amanah ada, UMNO ada, we will Main invite party. PAS, we will invite GPS ada. PAS siapa? Pas 7 itu ahli parlimen Pendang. Pendang. Datuk Pendang. Awang. Okay. Well, we wish you all success. One more thing. Yes, One more thing. that's true. Buat begini, bagi extra MPs, recognize the popular vote, and number 3, peruntukan. Kita tentukan setiap ahli parlimen akan diberi 2 juta ringgit ke 3 juta ringgit ke, dan perbelanjaan ini mesti berdasarkan kepada paper project So must be fair. Everybody, if you get 1 million 1 million, 2 million 2 million, mesti sama.
Yang ni kita kena masuk juga dalam. Jadi nak tanya, caucus ini akan selain daripada berbincang untuk mencari penyelesaian, idea-idea itu sebenarnya sangat straightforward, sangat common sense. Apakah akan buat roadshow ataupun roadshow secara maya untuk bawa isu ini kepada orang ramai? Yeah, that's why kita dah the first thing that we did after we formed the caucus, kita pergi jumpa speaker, speaker Dewan Rakyat. Ya. So speaker, of course, he was the former EC chairman who wants to bring reform as well. So sekarang dia berada di Dewan Rakyat and he has pledged his support. That's why kita ada sokongan daripada parlimen in terms of staffing, in terms of urus dia. Dapat Dia staffing. urus dia lah. Okay. Dia bukan permanent staff. Yeah. Tapi katakan kita nak buat, for example, kita nak buat hearings. So you're almost like hampir separuh SC lah, select committee lah. PSC. Almost Yeah, that, but just short of kita tak bawa masuk dalam dewan untuk Yeah. tubuh select committee. Yeah. But this caucus has the support firstly bipartisan, senior MPs, and then the support from speaker. Kita ada juga support from parliament. So kita dah lepas sidang parlimen ini, maybe next month, beginning next month, kita akan panggil Profesor Wong Chin Huat, Pusing, kita panggil. Then you present your case. Then kita akan buat minute, kita akan kumpulkan all that memorandum dan kita akan hasilkan laporan itu dan Dato' Sri Nazri will present it to the government. Well, Tapi terus kalau government tak setuju, maknanya dia memang suka lompat lah. Okey, terima kasih semua YB di sini dengan Prof dalam perbincangan hari ini, dan saya wish you all the best lah in your caucus, and apa yang you're looking at memang amat penting untuk negara kita, untuk pulangkan kestabilan kepada politik dan negara kita. So terima kasih dan selamat malam. Terima kasih kerana menonton wacana bersih ini. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. InsyaAllah ini terjadi. Okay. Thank you.